Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat apa tu? Apa khabar? Sihat ke? Jaga diri musim-musim COVID ni, patuh SOP, jaga kesihatan. Okey, kalau rasa bosan tu buatlah benda-benda yang bermanfaat, okey? Okeylah, saya tak nak buang masa sebab saya ada benda yang akan ceritakan dekat korang di mana saya ada mengkaji buku Halal dan Haram by Dr. Yusof Al-Qadrawi, di mana saya akan menjelaskan secara ringkas tentang pengenalan buku tersebut yang bertajuk Halal dan Haram. Okey, seperti yang kita tahu, saya akan masuk terus kepada apa yang saya akan jelaskan. Seperti yang kita tahu, Islam ni merupakan agama yang syumul di mana dia mencakupi seluruh aspek yang diperlukan oleh manusia, iaitu akidah, ibadah, munakahah, jenayah dan juga akhlak. Okey, dalam erti kata lain, agama Islam ini dia telah menentukan hukum-hukum dan juga undang-undang dan juga peraturan. Okey, antara tiga tu di mana dia akan menyentuh perbuatan dan kehidupan manusia. Jadi maklumat dia, tujuan dia ni, maklumat persyariatan hukum tersebut adalah bertujuan untuk meraihkan kehidupan manusia. Kehidupan manusia, apa yang kita buatlah dalam kehidupan seharian kita kan. Okey, jadi nak bagi komplit lagi, nak bagi elok lagi, untuk merealisasikan lagi benda tu, Allah Subhanahu Taala ni dia telah menjelaskan kepada manusia melalui hukum-hukum yang telah diterjemahkan dalam agama Islam. Jadi manusia ni, kita masyarakat ni mesti tahu asas, iaitu yang tidak terlepas daripada 5 perkara. Asas kepada satu perkara tu iaitu halal, haram, sunat, makruh. Antara 5 tu kita kena tahulah. Sebab apa? Sebab kita tahu dah mencari benda yang halal ni adalah wajib bagi umat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, mencari sesuatu yang halal itu adalah kewajipan ke atas setiap Muslim. Hadis riwayat Tabarani dan sanad yang baik. Okey, secara ni dia, untuk perkara yang halal ni kita perlu dituntut, kita perlu tuntutlah benda tu, dituntutlah untuk mencarinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis tadi, hadis yang saya terangkan tadi tu. Okey, benda halal kita dah tahu dah, benda halal ni memang kata orang Islam ni patut tahulah benda-benda macam tu kan. Sebab kita seharian kita kena tahulah, untuk umat Islam benda-benda yang halal kita kena dituntut untuk mencari benda tu. Okey, kalau untuk yang haram kena tinggalkan. Kita dah tahu dah benda tu memang dah tak boleh. Jadi kena tinggalkan benda-benda macam tu. Dan secara bagi syubhah pula, dia amat perlu dijauhi. Jangan dekat. Benda tu memang kena jauh, memang kena jauh. Tak boleh dah dekat-dekat. Kalau nak buat pun memang dah tak boleh dah. Memang benda tu dah tak boleh. Okey, penetapan konsep ni halal dan haram tu adalah sangat jelas di dalam Islam. Sebagaimana yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis baginda, iaitu perubahan masa, keadaan dan juga teknologi yang terdapat pada hari ini. Jadi kat sini dia adalah timbul beberapa kecelaruan lah dekat masyarakat sekarang ni, di mana dia berkaitan dengan berhubung isu halal dan haram yang terdapat dalam Islam. Okey, masyarakat kita ni kadang ada yang keliru kan. Halal dan haram banyak je sekarang ni. Kalau kita tengok halal dan haram ni, dari segi halal haramnya macam berterabur kan. Macam ada yang setengah kilang ni guna halal sesuka hati je. Padahal benda tu kita tak tahu pun boleh makan ke tak apa semua kan. Sebab kita pun macam tak agak-agak sebab dia tak halal. Okey, halal boleh je makan kan. Okey, dia bukan daripada segi makanan je, benda lain pun sama juga. Okey, seluruh aspek benda yang ada sekeliling kita lah, dia tak kepada makanan saja, dia ada benda lain juga. Kita perlu tahu halal dan haram dia. Okey, Qadrawi ni adalah
antara fuqaha kontemporari yang tampil menjelaskan konsep halal dan haram dalam Islam menerusi kitab dia, Al-Halal wal Al-Haram fi Al-Islam. Dr. Yusuf Qadrawi tu dia telah buat buku tu untuk menjelaskan lagi lah lebih terperinci lah tentang halal dan haram ni, supaya masyarakat ini lebih tahu dan peka terhadap halal dan haram ni. Jadi penulisan dia akan merungkaikan lah persoalan mengenai prinsip-prinsip halal dan haram tu dalam Islam menurut perspektif Al-Qadrawi. Okey, jadi buku ni sangat bagus lah, di mana kita akan lebih mengetahui dengan lebih lanjut tentang halal dan haram tu. Okey, terima kasih. Setakat itu saja saya punya penerangan, dan saya akan habiskan di sini saja. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar penerangan saya. Jangan lupa subscribe dan share dekat kawan-kawan yang lain. Like sekali, like, share dan subscribe. Okey, thank you. Slowly kisses passing by the river. Okey, hari ini saya akan beritahu tentang kajian berkenaan buku Halal Haram yang ditulis oleh Dr. Syed Yusof Al-Qaradawi. Okey, sebelum saya menceritakan latar belakang yang lebih terperinci tentang buku Halal Haram yang ditulis oleh Dr. Yusof Al-Qaradawi, saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang biografi beliau. Siapakah beliau? Okey, nama sebenar beliau adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Dia dilahirkan pada tahun 1926 di Mesir. Okey, beliau sangat terkenal dengan yang orang punya ilmu dan sangat tajam kepada kesedarannya. Beliau daripada kecil lagi sentiasa mendapat tempat pertama, dan akhirnya beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar dalam bidang Al-Usuluddin. Okey, buku yang diterbitkan oleh beliau lebih tertumpu kepada kehidupan seharian itu peribadi seorang muslim. Okey, pentingnya untuk menerangkan tentang halal dan haram ini adalah untuk memastikan kesejahteraan seorang muslim terjamin. Okey, halal dan haram ini juga merupakan hak Allah dalam menentukannya. Misalnya yang haram tetap akan menjadi haram, dan perbuatan yang haram tidak akan menghalalkan niatnya. Okey, jadi kat sini kita ingin beritahu bahawasanya Allah telah meletakkannya secara sempurna, dan sememangnya perkara ini tidak perlu diikuti oleh para hamba. Buku ini merupakan cetakan ke-6 beliau, dan di sini kami akan lebih menekankan kepada prinsip-prinsip halal dan haram. Oleh itu, sama-sama kita akan mengkajikan tentang perkara ini. Ini penting kerana kami akan mengulaskan buku halal haram ni dalam terbitan Dr. Syed Yusof Al-Qaradawi, di mana kami juga akan menerangkan dan akan memberi pendapat tentang buku ni, yang terutama kali kami akan tekankan kepada bab pertama, iaitu prinsip-prinsip halal dan haram. Okey, dan di sini juga kami akan memastikan yang kajian kami ni akan memberikan manfaat kepada semua orang untuk mendalami lebih. Dasar pertama yang telah ditetapkan oleh Islam ialah membawa asal sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT biar apa jua barangan dan manfaat. Asalnya ianya adalah halal dan boleh digunakan. Ini berdasarkan sebuah kaedah fiqh. Al-aslu fil asya' ibahah, yang bermaksud asal bagi sesuatu itu adalah harus. Justru tidak ada haram melainkan jika pendapat nas yang sahih dan jelas daripada syariat yang menetapkan pengharamannya. Jika tidak ada nas yang sahih, umpamanya ada setengah hadis yang dhaif, iaitu lemah ataupun tidak jelas dalam dalil tentang pengharamannya, maka tinggalkanlah perkara seperti itu. Ulama Islam telah menetapkan dasarnya bahawa semua barangan dan manfaat itu adalah mubah, itu dibolehkan berdasarkan firman Allah SWT di dalam Al-Quran, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardh", yang bermaksud ialah Allah SWT yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Surah Al-Baqarah ayat 29.
Dan Allah SWT telah berfirman lagi di dalam Al-Quran, Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wa la hudan wa la kitabin munir. Yang bermaksud, tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah SWT telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatnya yang zahir dan juga yang batin. Surah Luqman ayat 20. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah berkata di dalam kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam, mustahil bagi Allah untuk menciptakan semua barangan ini untuk memudahkan manusia serta dikurniakan membuat mereka, kemudian diharamkannya kepada manusia dari semua barangan itu dengan tetap menjadikannya haram. Jika demikian, apakah hikmahnya ianya diciptakan untuk manusia menikmatinya? Tentunya ianya bertentangan sama sekali. Tetapi sebenarnya Allah SWT hanya mengharamkan sebahagian dari barangan itu dengan adanya sebab dan hikmah. Dengan itu juga lingkungan pengharaman dalam syariat Islam itu sangat sempit, malah lingkungan penghalalannya pula sangat luas. Ini kerana nas-nas yang sahih lagi jelas membawa tentang hukum pengharaman itu sangat sedikit. Di samping itu, mana yang tidak ada nas dari hal penghalalannya atau pengharamannya, maka dihukumkan tetap di atas hukum asalnya, iaitu mubah atau dikategorikan dalam lingkungan yang dimaafkan oleh Allah SWT. Menerusi sebuah riwayat daripada Salman Al-Farisi, katanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukum minyak sapi, keju, kedelai. Lalu Rasulullah SAW menjawab, yang halal itu ialah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT di dalam kitabnya, dan yang haram itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT di dalam kitabnya, dan mana-mana yang didiamkannya maka ianya termasuk apa yang dimaafkan buat kamu. Riwayat Al-Tirmizi dan Ibnu Majah. Suka diingatkan, sesungguhnya asal mubah atau membolehkan itu tidak terbatas kepada barangan dan harta benda, tetapi mubah itu meliputi semua perbuatan dan pekerjaan dan tidak termasuk urusan ibadat. Maka perkara yang pada asalnya semua ini ialah tidak haram dan tidak terikat dengan sesuatu hukum, kecuali jika memang sudah diharamkan oleh syariat dan ditetapkan hukumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa qad faddala lakum ma harrama alaykum, yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan satu persatu kepada kamu apa yang diharamkannya kepada kamu, diharamkannya ke atas kamu. Surah Al-An'am ayat 119. Ayat ini bersifat umum kepada semua barangan dan perbuatan. Oleh itu, ia berbeza dengan urusan ibadat, kerana urusan ibadat itu adalah perintah agama dan harus dipelihara yang tidak ditetapkan kecuali menerusi jalan wahyu daripada Allah SWT. Dalam masalah ini terdapat sebuah hadis yang sahih daripada Nabi SAW yang bermaksud, sesiapa yang membuat sesuatu cara yang baru dalam urusan kami yang tidak ada asalnya, maka ini adalah ditolak. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah berkata di dalam kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam, sesungguhnya Islam membataskan kekuasaan yang mempunyai hak menentukan halal dan haram dengan menarik hak itu dari tangan makhluk, biar apa sahaja darjatnya dalam agama Allah SWT atau dunia, lalu dijadikannya sebagai hak yang khusus bagi Allah SWT semata-mata. Tidak ada raja ataupun sultan yang memiliki hak untuk mengharamkan sesuatu dengan pengharaman yang abadi ke atas hamba-hamba Allah SWT. Barang siapa yang berani melakukan demikian, maka ia telah melampaui batas dan melanggar hak ketuhanan dalam perundangan Allah SWT. Sesiapa yang rela dengan perbuatan seperti itu dan tunduk terhadap perintahnya, samalah dia seperti menjadikan pelakunya sebagai menyekutukan Allah SWT dan dianggap ikutannya itu sebagai perbuatan syirik. Firman Allah SWT di dalam Al-Quran, Allahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah walawla kalimatul fasli laqudiya bainahum wa inna zalimina lahum adabun alim. Yang bermaksud, patutkah mereka semua
mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka sebagai undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Surah Asy-Syura ayat 21. Al-Quranul Karim telah mengecam kaum ahli kitab, iaitu kaum Yahudi dan Nasrani yang berani meletakkan kuasa halal dan haram di tangan rahib daripada mereka. Firman Allah SWT, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمر إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Yang bermaksud mereka menjadikan pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik selain dari Allah SWT, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Ibn Maryam, sedang mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Surah At-Taubah ayat 31. Sehingga peristiwa kedatangan Adi Ibn Haytham radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW, dan ketika itu dia masih beragama Nasrani sebelum membunuh Islam. Apabila dia mendengar Rasulullah SAW membaca ayat tersebut, dia berkata, "Hai Rasulullah, sesungguhnya mereka tidak menyembah pendeta itu." Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Bahkan kerana sesungguhnya mereka telah mengharamkan ke atas para pengikut mereka yang halal dan menghalalkan buat mereka yang haram, lalu mereka mengikutnya. Yang demikian itulah penyembahan mereka." Riwayat At-Tirmizi dan lain-lainnya. Dari keseluruhan ayat yang dibaca dan hadis yang telah dijelaskan ini, para fuqaha Islam tidak akan mengenal pasti secara yakin bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mempunyai hak untuk menentukan mana-mana yang halal dan mana-mana yang haram di dalam kitabnya, iaitu Al-Quran, dan menulis lisan Rasulnya, iaitu As-Sunnah. Bahawa tugas para ulama itu tidak lebih daripada menyampaikan hukum-hukum Allah SWT itu pada perkara yang dihalalkan dan yang mana yang diharamkan. Bukan tugas ulama untuk membuat undang-undang agama kepada manusia dalam hal apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan. Meskipun mereka memegang kepimpinan umat dan boleh berijtihad, mereka seringkali mengelak dari mengeluarkan fatwa agama kerana mereka bimbang akan terjatuh ke dalam perkara yang salah apabila menghalalkan perkara yang haram ataupun mengharamkan perkara yang halal. Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah berkata di dalam kitabnya Al-Halal wa Haram, dan sekiranya Islam telah mengecam ke atas orang-orang yang mengharamkan dan menghalalkan keseluruhannya, namun ianya telah mengkhususkan orang-orang yang suka mengharamkan itu dengan kecaman yang lebih kuat dan lebih berat. Memandangkan apa yang terdapat pada tujuan seperti ini, adanya kekoman terhadap orang ramai dan menyempitkan terhadap apa yang diluaskan oleh Allah SWT kepada mereka tanpa ada sebab yang memaksanya, yang kerana hal tersebut hanya memenuhi kehendak sebahagian agama yang keterlaluan sahaja. Sedangkan Rasulullah SAW pernah memantras sifat keterlaluan dan kekerasan dengan segala macam cara. Okey, itu saja. Secrets anyone can find me. Your music makes me remember me. Dari hasil kajian ini, saya menilaikan bahawa fatwa Al-Qaradawi merupakan sebuah pemikiran dan metodologi yang boleh digunakan dan sesuai pada hari ini. Kajian ini berdasarkan buku ini, kebanyakan manusia boleh berpandukan buku ini mengenai halal haram makanan tersebut kerana buku ini padat dengan info tentang makanan. Selain itu, banyak perkara yang dapat dirungkai mengenai halal haram tentang makanan kepada sesiapa yang membaca buku ini. Di samping itu, isu tentang kemusykilan tentang pelbagai makanan juga dapat disahkan dengan mudah apabila mempelajari atau membaca buku tersebut. Sesuatu perkara di dalam Islam itu tidak terlepas kepada 5 perkara, iaitu halal, haram, sunat, harus dan makruh. Mencari sesuatu yang halal itu adalah wajib bagi umat Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, mencari yang halal adalah suatu kewajipan ke atas setiap Muslim. Hadis riwayat Al-Tabarani dengan sanad yang baik.
itu adalah harus, iaitu mubah. Prinsip ini adalah merupakan satu kaedah fiqh qawaid al-fiqhiyah, iaitu al-aslu fi al-alsya. Al-ibahah ianya merupakan kaedah pecahan daripada salah satu kaedah utama, iaitu al-yakin lal yuzal bil alsya. Al-Qaradawi asal kepada setiap sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satu pun yang haram kecuali ada nas yang sahih dari syar'i yang mengharamkannya. Sekiranya tidak ada nas yang sahih seperti hadis yang dinilai lemah, daif, ataupun yang jelas sahih yang menunjukkan haram, maka perkara tersebut dikira sebagai harus. Kerana asalnya adalah harus. Prinsip ini adalah berdasarkan firman Allah SWT yang dialah zat yang menjadikan untuk kamu segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semua. Surah Al-Baqarah ayat 29. Dalam surah Al-Jathiyah dan surah Luqman juga berdasarkan daripada beberapa hadis Nabi SAW, antaranya sabda Nabi SAW, apa sahaja yang Allah halalkan di dalam kitabnya maka dia adalah halal, dan apa sahaja yang ia haramkan maka dia adalah haram. Sedang apa yang ia diharamkan maka perkara itu adalah dimaafkan atau dibolehkan. Oleh kerana itu, terimalah kemaafan daripada Allah itu, sebab sesungguhnya Allah tidak akan lupa. Kemudian Rasulullah membaca ayat dan Tuhanmu tidak lupa, surah Maryam ayat 64. Riwayat Al-Hakim dan Bazar, sesungguhnya Allah SWT telah menjelaskan sesuatu yang haram dan apa yang tidak dinyatakan akan keharamannya, maka perkara itu adalah harus selagi mana terangkum di dalam adat dan muamalat, bukannya ibadat. Haram adalah hak Allah. Kuasa penentuan halal dan haram adalah hak Allah SWT. Manusia tidak kira siapa tidak boleh sewenang-wenangnya menyatakan keharaman dan kehalalan sesuatu perkara. Allah SAW telah berfirman, apakah mereka itu mempunyai sekutu yang mensyariatkan agama untuk mereka dengan sesuatu yang tidak diizinkan Allah? Surah Al-Syura ayat 21. Orang Yahudi dan Nasrani juga telah menjadikan padri-padri dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah adalah kerana menurut apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh padri dan rahib mereka. Allah Al-Qaradawi menyatakan bahawa ahli fiqh pun tidak sewenang-wenangnya menetapkan hukum kerana mereka takut terjatuh dalam menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal. Halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik. Islam telah mencela sikap orang yang suka menentukan halal dan haram seperti yang telah disebutkan dalam prinsip yang kedua. Maka orang yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram pula adalah lebih berat dan teruk. Ini adalah kerana mereka telah memberi kesempitan dan kesukaran bagi manusia, sedangkan perkara tersebut telah Allah berikan keluasan. Orang seperti ini adalah tergolong dalam golongan yang berlebihan, Al-Mutaniyun, yang mana telah diancam oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda baginda, ingatlah, mudah-mudahan binasa orang-orang yang berlebih-lebih itu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Lagi yang bermaksud, aku ciptakan hamba-hamba aku ini dengan sikap yang lurus, tetapi mereka didatangi syaitan. Maka syaitan ini memesongkan mereka dari agama mereka dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang aku halalkan kepada mereka, serta mempengaruhi supaya mereka syirik kepadaku dengan sesuatu yang tidak aku turunkan keterangan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Oleh kerana itulah, menurut Al-Qaradawi, orang yang mengharamkan sesuatu yang halal dapat disamakan dengan syirik. Kerana itulah Al-Quran menentang keras sikap orang-orang musyrik Arab tentang kesyirikan mereka dan tentang sikap mereka yang berani mengharamkan ke atas diri mereka perkara yang baik-baik seperti makanan dan binatang, sedangkan Allah menghalalkannya.
Yang halal menafikan kepada yang haram. Al-Qaradawi menyatakan bahawa setiap perkara yang diharamkan Allah pasti ada gantinya kepada sesuatu yang lebih baik. Itulah salah satu bentuk rahmat dan kelembutan agama Islam. Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, sekiranya syarak mengharamkan sesuatu kepada mereka, ia akan menggantikannya dengan apa yang lebih baik dan bermanfaat untuk mereka, dan mengharuskan untuk mereka apa yang dapat memenuhi keperluan mereka dengan jalan yang halal, agar memudahkan mereka meninggalkan perkara yang haram. Mengharamkan ke atas mereka jual beli dengan bertukar retab atau kurma basah berkualiti dan tamar kurma kering. Yang dimaksudkan adalah jual beli riba dan menggantikannya dengan mengharuskan untuk mendapatkan tamar retab dengan sistem pinjaman, sebagaimana mengharamkan ke atas mereka melihat kepada ajnabi, tetapi dibolehkan dalam melihat tunang dalam muamalah dan doktor, dan mengharamkannya mendapat harta dengan cara bertanding yang batil dengan menggunakan dadu atau catur, yakni berjudi, dan mengharuskan mendapatkan harta dengan pertandingan yang bermanfaat seperti berlumba kuda. Ia adalah kelebihan dan keistimewaan syariat Islam yang terkandung di dalamnya prinsip memudahkan, toleransi dan tidak membebankan. Apabila dikaji dengan lebih mendalam, dapat kita lihat bahawa jika Allah menyempitkan satu bidang, maka Allah akan memberi kelonggaran dalam bidang yang lain, kerana Allah tidak pernah menghendaki kesulitan, kekerasan dan kesempitan, tetapi sebaliknya Allah menginginkan kemudahan, kelembutan dan kelonggarannya sebagai rahmatnya kepada manusia. Untuk melakukan yang haram adalah, Islam juga mengharamkan apa jua bentuk, jalan atau pekerjaan yang boleh membawa kepada perkara-perkara yang haram. Begitu jugalah Islam mengharamkan segala bentuk helah untuk melakukan perkara yang haram dengan cara yang boleh menyembunyikan keharaman. Sebagai contoh adalah orang-orang Yahudi diharamkan oleh Allah untuk menangkap ikan pada hari Sabtu, lalu mereka melakukan helah dengan memasang perangkap atau jala pada hari Jumaat. Lalu pada hari Sabtu ikan tersangkut pada jala dan mereka mengutipnya pada hari Ahad. Maka Allah telah merubah rupa mereka seperti beruk, seperti yang digambarkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 65. Ialah seperti ini yang dilakukan oleh orang Yahudi tersebut. Menurut ulama Islam, hukumnya adalah haram. Tersebut adalah larangan memburu dengan segala bentuknya, sama ada berbentuk sebab atau tasbih ataupun secara langsung. Ulama juga telah meletakkan beberapa kaedah berkenaan dengan prinsip yang dinyatakan Al-Qaradawi. Ini antaranya adalah Sa'ad Al-Dahri menutup pintu yang membawa kepada perkara haram, serta kaedah pecahan itu, iaitu apa yang dapat menghubungkan kepada yang haram maka ia adalah haram, dan kaedah yang mengelilingi larangan hukumnya adalah sama dengan dikelilingi. Beberapa contoh helah untuk melakukan yang haram antaranya adalah meletakkan nama perkara yang haram bukan atas namanya yang sebenar. Contohnya adalah arak yang ditukar namanya kepada nama selain arak, ataupun mengubah bentuk rupanya tetapi masih kekal hakikatnya perkara tersebut. Contohnya adalah melakukan bentuk-bentuk helah ribawi. Tidak dapat menghalalkan yang haram. Niat seseorang memainkan peranan yang penting dalam syariat Islam. Ini adalah kerana bersandarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya setiap amalan ini bergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapat berdasarkan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dia juga telah wujud satu kaedah fiqh utama, iaitu al-umah bi maqasid. Setiap perbuatan itu berdasarkan tujuan niatnya. Imam Al-Syafi'i juga menyatakan hadis ini merupakan 1/3 daripada ilmu, dan termasuk di hadis ini 70 bab fiqh. Mengatakan bahawa perkara yang haram akan tetap keharamannya walaupun diiringi dengan niat yang baik. Islam tidak pernah memberi peluang jika keharamannya dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Seterusnya, beliau membawa contoh seperti yang mengumpulkan
harta daripada hasil riba, judi dan selainnya untuk tujuan membina masjid, maka niatnya itu tidak menghapuskan dosa pelaku tersebut dan tidak akan menjadi pembantu di akhirat kelak. Inilah yang diajari Rasulullah SAW kepada umat Islam di dalam sabda yang baginda yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum beriman dengan apa-apa yang diperintahkan kepada para nabi. Lalu baginda membaca, wahai para rasul, makanlah daripada yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Surah Al-Mu'minun ayat 51, dan membaca, wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik daripada apa-apa yang kami rezekikan kepada kamu. Surah Al-Baqarah ayat 172. Dia menyebabkan ada seorang lelaki dalam sebuah perjalanan yang jauh, kusut dan berdebu dalam tujuan mengerjakan haji atau umrah. Dia mendadahkan kedua tangannya ke langit, wahai Rab, sedangkan makanannya dari yang haram, minumannya yang haram, pakaiannya yang haram, dan dia dikenyangkan dengan yang haram. Bagaimanapun doanya dapat dimakbulkan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sabda, barang siapa yang mengumpul harta dari barang yang haram kemudian dia sedekahkan, tidak ada ganjaran untuknya atas sedekah itu, dan dosanya dari pekerjaan itu adalah menjadi tanggungjawabnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketujuh, menghindari syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram. Al-Qarawi menyebut bahawa antara rahmat Allah bagi manusia adalah Allah tidak membiarkan manusia dalam kesamaran berkenaan perkara-perkara yang halal dan haram. Bahkan telah diterangkan perkara yang halal dan telah dijelaskan perkara yang haram. Dan di antara yang halal dan haram terdapat satu perkara yang disebut sebagai perkara syubhah. Perkara syubhah adalah satu perkara yang sama-sama ada, ianya halal ataupun haram bagi sebagian manusia ataupun ringkasnya adalah perkara yang tidak diketahui hukumnya. Sesungguhnya agama Islam telah menyatakan bahawa meninggalkan perkara syubhat adalah termasuk dalam sikap warak agar tidak termasuk kepada perkara yang diharamkan. Asas prinsip ini adalah seperti yang disebabkan oleh Nabi SAW. Halal itu jelas dan sesungguhnya haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang sama, syubhah, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang mengelakkan dirinya daripada perkara yang sama, bermakna dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara-perkara yang sama, maka dia terjerumus di dalam perkara yang haram. Itu jelas dan sesungguhnya haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang sama atau syubhah yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang mengelakkan dirinya daripada perkara yang sama, bermakna dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara-perkara yang sama, maka dia terjerumus di dalam perkara yang haram. Itu jelas dan sesungguhnya haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang sama atau syubhah yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang mengelakkan dirinya daripada perkara yang sama, bermakna dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara-perkara yang sama, maka dia terjerumus di dalam perkara yang haram. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Halal dan haram itu adalah bersifat universal. Sesuatu perkara yang haram itu merangkumi keharamannya atas semua orang. Tidak ada sesuatu yang haram untuk orang ajam bukan Arab, tetapi halal untuk orang Arab, dan tidak ada sesuatu yang haram untuk orang berkulit hitam, tetapi ianya halal untuk orang berkulit putih. Prinsip ini ialah yang ditekankan oleh Al-Qarawi. Apa yang dihalalkan oleh Allah bererti ianya halal untuk semua manusia, dan apa yang diharamkan oleh Allah bererti ianya haram untuk semua manusia tanpa ada pembezaan warna, kulit, status, darjat, kuasa dan sebagainya. Sebagai contoh adalah dalam jenayah mencuri, hukum mencuri adalah haram, sama ada mencuri tersebut Muslim atau bukan. Barang yang dicuri itu hak milik Muslim atau bukan, hukuman hudud mestilah dikenakan ke atas sesiapa pun jika disabitkan kesalahan, tidak kira keturunan atau status. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda baginda yang bermaksud,
Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku akan memotong tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keadaan darurat membolehkan yang haram. Prinsip ini bersandarkan kepada kaedah al-darurat tubih al-mazurat. Contohnya, pengaplikasian kaedah ini adalah diharuskan merosakkan harta orang lain. Hukumnya asalnya adalah haram. Jika dia dipaksa dengan paksaan, menguji paksaan yang boleh menghilangkan nyawa, anggota badan, keluarga, harta dan sebagainya, kaedah ini menjadi salah satu prinsip halal dan haram. Menurut Al-Qaradawi menyebut bahawa walaupun Islam telah menetapkan perkara-perkara yang haram dan melarang keras dari melakukannya, tetapi Islam juga tidak menggambarkan keperluan hidup dan kelemahan manusia. Islam juga mengambil kira keadaan darurat yang tidak boleh dihindari. Seorang Muslim diharuskan untuk melanggar larangan agama, melakukan perkara yang haram kerana terpaksa untuk menghilangkan darurat dan untuk bertahan hidup. Berdasarkan firman Allah SWT, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelihnya disebut nama selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzati binti Abdullah Yaman dari DSI 3A ingin terangkan tentang kesimpulan halal dan haram. Dalam Islam, hanya Allah yang mempunyai kuasa mutlak yang boleh menentukan status halal dan haram. Manusia tidak mempunyai kuasa dan tidak boleh melakukan itu. Oleh itu, apa saja kaedah atau helah yang digunakan untuk menghalalkan ataupun mengharamkan sesuatu sudah ditentukan oleh Allah adalah dilarang. Manakala bagi perkara yang teknikal tadi tiba pula lampu rosak. Kita sambung. Manakala bagi perkara yang tidak dikategorikan sebagai halal ataupun haram, dalam hal ini Allah memberikan ruang kepada para mujahid bagi melakukan ijtihad dalam menentukan status hukum. Menurut Islam, keadaan darurat membolehkan umat Islam melakukan perkara yang haram. Namun, keharusan yang diberikan mempunyai syarat-syarat dan ketentuan yang tersendiri. Ini bertujuan mengelakkan tidak salah guna ataupun dipermainkan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Ia juga bagi menghalang manusia mengambil kesempatan dengan mengambil jalan mudah apabila berada dalam situasi yang demikian. Namun begitu tidak sama dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan perkara yang haram. Contohnya melakukan zina walaupun dengan tujuan menyelamatkan nyawa. Ini kerana tidak terdapat dalil yang membenarkan perzinaan ataupun pelacuran mendapatkan makanan demi menyelamatkan nyawa. Ini kerana tidak terdapat dalil syarak yang membenarkan perzinaan ataupun pelacuran bagi mendapatkan makanan demi menyelamatkan nyawa. Sebagai umat Islam, kita perlu mengetahui dan memahami kaedah yang berkaitan dengan halal dan haram dalam setiap aspek kehidupan, terutamanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Melalui kesefahaman ini, kita dapat mengenal pasti makanan dan minuman yang diambil supaya selaras dengan tuntutan halal dan thayyiban. Hai semua, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.